Pengurusan operasi boleh didefinisikan sebagai satu sistem pengurusan atau proses menghasilkan produk. Tujuan ini merupakan memaksimumkan kecekapan dalam organisasi. Proses penghasilan produk ini akan melibatkan proses transformasi input kepada output. Oleh itu, proses ini boleh disimpulkan bahawa pengurusan operasi melibatkan pengurusan aktiviti-aktiviti penukaran bahan mentah kepada barang siap. Dalam sebuah sistem pengeluaran, berbagai input seperti tanah, buruh, modal, dan lain-lain lagi diperlukan untuk menghasilkan output tertentu. Input-input ini akan mengalami proses tambah nilai seperti mengecat dan memotong. Bagi memperolehi ciri-ciri output yang dikehendaki, organisasi perlu melakukan pengukuran terhadap proses transformasi yang berlaku, iaitu makhluk balas. Kawalan ini dibuat untuk membandingkan output yang dihasilkan dengan piawaian yang telah ditetapkan. Perbuatan ini adalah untuk menentukan sama ada sembarang tindakan pembetoran diperlukan atau tidak. Pengendalian operasi merupakan proses yang digunakan organisasi untuk mengubah produk atau sumber daya dan memiliki tujuan untuk mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Untuk menjalankan sebuah perniagaan yang baik, hendaklah mempunyai tujuan input-output dan penggunaan sumber daya yang jelas. Pengendalian operasi terhadap 3 bentuk, iaitu pengendalian awal, pengendalian selama proses, pengendalian akhir. Pengendalian awal merupakan berupaya memonitor kuantitas dan kualitas sumber daya sebelum proses memasuki organisasi. Proses ini dilakukan pada waktu penyediaan bahan. Proses ini juga berfokus pada input yang berasal dari luar sistem organisasi. Pengendalian selama proses merupakan proses yang berfokus pada standar kualitas dan kuantitas produk selama proses. Proses ini juga dikenali sebagai proses pertukaran. Proses ini dikenali untuk memastikan output yang dihasilkan adalah berkualiti. Pengendalian akhir merupakan hasil daripada proses selama proses. Proses ini dikenali sebagai berfokus pada hasil setelah proses. Pengendalian ini terhadap kegagalan atau produk hasil pergolahan. Saya Norain binti Abu Bakar akan membentangkan tentang pengendalian inventory. Pengendalian inventory yang sistematik dan efisien amat penting kepada sesebuah syarikat kerana ia dapat memberi manfaat dari segi pengurusan dan mengurangkan kos perbelanjaan syarikat. Pengendalian inventory perlu mewujudkan penyelarasan di antara perolehan dan penyimpanan inventory supaya pengendalian inventory itu akan lebih teratur. Melakukan pemeriksaan ke atas inventory dari segi kualiti kerana setiap syarikat inginkan kualiti yang terbaik untuk diberikan kepada setiap pelanggan dan memastikan ianya berada di lokasi penyimpanan yang ditetapkan. Seterusnya, memastikan kualiti inventory sentiasa terjamin dengan cara memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan yang sewajarnya semasa dalam penyimpanan. Seterusnya, sentiasa menyemak rekod keluar masuk inventory supaya tiada isu penyelewengan atau kehilangan inventory semasa pengendalian inventory. Dan akhir sekali, memastikan stok sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan kerana ia dapat mewujudkan pelanggan yang setia yang akan mengulangi membeli barang daripada sebuah syarikat. Jadi, untuk 8.4 iaitu kaedah keperluan maklumat yang bermaksud menurut beberapa kamus dewan, maklumat ialah data, bahan dan pengetahuan.
Maklumat juga merupakan data yang telah tersusun dalam sesuatu struktur yang mempunyai makna yang tersendiri. Antara kaedah dalam keperluan maklumat ialah yang pertama, pengesahan maklumat, iaitu ianya adalah untuk mengenal pasti dan menilai sumber-sumber maklumat yang berpotensi untuk menghasilkan sesuatu strategi untuk setiap organisasi. Yang kedua adalah pentaksiran maklumat. Ianya adalah untuk menganalisis, memeriksa serta untuk mengekstrak maklumat bagi melakukan tanggapan umum dan digunakan dalam menilai ketepatan dan juga kerelevanan maklumat yang diperolehi supaya tiada maklumat yang tersalah erti oleh setiap organisasi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nabiha binti Zainuddin. Nama matrik saya adalah 281554. Saya akan menerangkan tentang penyusunan maklumat. Maklumat ni dikategorikan, dikelompokkan dan disusun agar dapat menentukan maklumat yang berguna dan terbaik. Ini bermaksud apabila kita menyusun maklumat-maklumat ini, apabila kita ingin menggunakannya semula, ia amat memudahkan kerja kita untuk mengakses maklumat tersebut. Selain itu, kita juga dapat membezakan maklumat mana yang terbaik untuk digunakan. Yang keempat adalah penggunaan maklumat. Maklumat ini dipersembahkan mengikut kreativiti masing-masing, dengan tujuan supaya maklumat ni dapat diterima oleh penerima. Seperti yang kita tahu, semua orang mempunyai cara yang berbeza-beza dalam mempersembahkan maklumat mereka. Persembahan yang terbaik adalah apabila penerima tersebut dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Seterusnya, sumber sekunder. Sumber sekunder ataupun sumber kedua ni bermaksud bahan atau dokumen yang telah dikaji melalui pembacaan. Contohnya, buku ataupun e-book. Yang kedua adalah jurnal. Yang ketiga adalah internet. Yang keempat adalah kertas persidangan. Yang kelima adalah CD-ROM. Dan yang terakhir sekali adalah majalah ataupun surat khabar. Seterusnya adalah pengawalan operasi. Pengawalan operasi ini adalah proses memantau prestasi dan membandingkan rancangan dengan pengaturan serta mengambil tindakan untuk memastikan kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan perancangan yang dirumuskan pada tahap awal. Rancangan dibuat oleh 3 peringkat pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Kepentingan pengurusan ini membolehkan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan baik, membantu mengelakkan sebarang penyelewengan yang boleh diramal serta membolehkan penentuan segera mengenai punca kesalahan sehingga tindakan pembetulan yang tepat dapat dilakukan dengan segera. Kawalan ke atas organisasi adalah kawalan yang melibatkan keseluruhan bahagian organisasi bagi memastikan matlamat organisasi tercapai. Antara jenis kawalan yang ada ialah kawalan dalaman dan kawalan luaran. Bagi kawalan dalaman, satu bentuk kawalan kendiri. Seterusnya, dalam kawalan kendiri, pekerja akan menentukan objektif dan standard yang ingin dicapai. Dan akhir sekali, pekerja yang bertanggungjawab terhadap hasil akhir yang dikeluarkan. Bagi kawalan luaran pula, kawalan luaran melibatkan pengawalan terhadap pekerja yang menjalankan sesuatu aktiviti. Seterusnya, seseorang ketua akan bertindak mengawal dan menyelia pekerja bagi memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, jenis kawalan ini berdasarkan sistem ganjaran dan hukuman.